MAAC Kelab Masyarakat Tampines West mengalu-alukan usaha-usaha memperkasa karya-karya rentas cipta puisi ke teater. Kami pandang usaha-usaha ini penting bagi menggalak para penggiat dan pihak berwenang untuk bekerjasama menghasilkan karya-karya seperti yang dikomision oleh Singlit, Read Our World dan Majlis Seni Kebangsaan. Puisi Rama 2021 merupakan lanjutan dari Puisi Rama 2020. Tetapi kali ini agak berbeza sedikit kerana kita hanya memaparkan 3 buah puisi yang agak berat yang mempamerkan kaedah dadah itu sendiri secara simbolik, kaedah pengantin remaja yang berdepan dengan budaya baba dan nyonya, dan juga kisah di sebalik kepura-puraan manusia. Puisi-puisi ini semuanya mempunyai perutusan yang amat berat untuk dialihkan ke bentuk teater, ke arah penulisan naskah yang juga diberi tanggungjawab yang berat kepada para pelakon dan para pengarahnya untuk menghasilkan sebuah karya rentas cipta yang saya rasa amanah ini perlu dipertanggungjawabkan dengan jujur dan ikhlas, kerana usaha sastra ini amat sekali perlu diteliti supaya generasi muda atau para remaja yang menonton atau masyarakat sastra yang menonton dapat lihat bahawa kita harus bergabung dan berkongsi pengalaman dalam usaha memperkasakan seni budaya bangsa kita. Salam sejahtera. Ya Habibi, ya Maulana, ya Buakana, yang di luar atau di sana. Alkisah, sebuah cerita di negeri pasir berdengung. Ada seorang dugong. Salahlah. Ada seorang chef yang bernama Osman. Kasihan. Dia hilang. Ish. Alkisah. Topeng. Rasa manis mana? Rasa masin mana? Hilang semua rasa. Ana harus suruh budak ingusan itu rasa. Yang lain tidak boleh tahu. Habislah masa depan Ana. Mustafa! Ana datang. Kenapa tu siapa jalan Ana? Rasa lauk-lauk ini. Ana? Ya, anta rasa syibat. Ana dah. Ya. Bagaimana? Semua rasa syukur? Semuanya rasa enak. Cukup. Betulkah? Betul. Ente jangan main dengan Ana. Kalau tidak, Ana masukkan ente ke dalam ini periuklah. Betul. Semuanya rasa syukur, rasa sempurna. Panggil Mehmet. Hidangkan kepada Sultan. Mehmet. Felix, kenapa tidak rasa apa-apa pun kurma ini? Tiba-tiba pula, semalam enak belaka. Apa sudah kena dengan Tuan Chef?
Baunya lain macam. Ana muskil. Mustafa, bagaimana rasanya? Baik ana cakap cukup rasa. Kalau tidak, mati ana dimarahnya. Mustafa! Rasanya enak. Rasanya cukup. Lain macam aja senyum anda, Mustafa. Musibah! Mustafa! Mustahak Mustafa! Mustafa! Ana datang. Ya, kenapa Tuan Chef? Kenapa Tuan Chef panggil Ana? Kenapa? Iyalah, kenapa Tuan Chef panggil Ana? Oh, apa anda tidak tahu kah? Tidak. Sultan murka lah. Katanya makanan kegemaran Sultana kesayangannya semuanya tidak manis. Tawa hebe. Badan muka ente. Ini semua salah ente. Kenapa pula Ana? Tuan Chef yang masak kan? Tapi ente yang rasa kan? Tapi Tuan Chef tahu Ana chef ingusan, belum sempurna bekerja di sini. Sekarang ente harus jawab kepada Sultan. Harap-haraplah Sultan tidak memancung kepala ente. Amin. Dah, sudah. Pergilah. Pergi. Tapi maafkan Ana. Maaf? Hentikan pemakaian topeng-topeng yang sudah lusuh itu. Sia-sia kau berpanas muka menghirup udara cabulmu. Tidakkah kau ketahui? Nasib baik kali ini Sultan telah memaafkan anda, Mustafa. Kerana anda orang baru. Nasib baik juga Sultana tidak lalu makan kerana sedang hamil. Anda tuduh ana ya Mustafa. Siap anda. Ana akan ajar anda. Oh, belum apa-apa sudah berani hendak jatuh. Hendak menjatuhkan ana. Nasib baik kepala ana tidak dipancung. Sultan, maafkan ana kerana ana budak baru. Nasib baik jugalah Sultana tidak lalu makan kerana hamil. Nanti ente Osman, ana ajar ente. Tanggungjawab ente lepaskan kepada ana. Nanti. Mustafa! Ana datang. Ada apa? Mustafa, Sultana mahu makan Bakute. bakute itu ente.
baklava. Dan baklava ini hanya ana seorang saja yang layak untuk membuatnya. Ya, kepakaran Tuan Chef tiada tolok bandingnya. Ada tahu. Ente harus menolong ana. Ana tolong? Tolong apa? Tolong rasa? Tolong masak. Tolong masak. Ana tidak pandai. Ana tahu. Tapi kalau ente mahu lama di sini, ente harus dengar cakap ana. Esok bangun pagi-pagi. Ya? Bukalah topeng-topengmu agar kau tidak lemas dan karam dalam memburu anggukan, dalam meraih kemuliaan. Hei Mustafa, cepat. Hei lagi tadi asal menguap aja. Kita harus mula awal-awal pagi. Tuan Chef, Ya. mana yang lain? Tidak perlu ramai orang. Resipi ini rahsia. Rahsia? Sudah, mulakan. Ini mesti ada muslihat Tuan Chef. Dia mesti... Mudah-mudahan sangkaan Ana betul. Ana nak tengok apa yang Tuan Chef akan buat. Baik, Ana tukar garam ini dengan gula. Biar Ana suruh Tuan Chef rasa. Ana nak tengok apa yang Tuan Chef akan buat. Tuan Chef! Tuan Chef! Mustafa. Ana tengok gula ini macam basi. Sudah kenapa dengan ente, Mustafa? Mana ada gula yang sudah basi? Tuan Chef cuba tengok. Ana tidak pandailah. Nenek Ana kata bila gula ada masuk angin. Itu ada gula masuk angin. Bila dia masuk angin, gula ni basi. Mustafa merefik. Seumur hidup ana hidup di dalam dunia ini, tidak pernah ana mendengar gula yang sudah basi. Sudah. Bawa sini. Biar ana rasa. Ini Tuan Chef. Ini gula. Ini gula. Gula. Gula ya? Tuh, Mustafa. Mana ada basi? Gula ini baik-baik saja. Sudah. Sambung kerja. Kita sudah lambat ini. Apa dengan gula basi? Apa Mustafa? Apa sudah jadilah. Ana beri garam, dia kata gula. Ana beri garam, dia kata gula. Ternyata telahan Ana betul. Tuan Chef sudah kehilangan daya rasanya. Inilah masanya Ana membalas dendam. Mustafa! 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 Habislah kita kali ini, Mustafa! Kenapa Tuan Chef? Kenapa kita? Sultan murka lah. Dia apa yang ente telah letak dalam baklava ana ini? Katanya Sultan baklava ini masin kedahang. Tapi Tuan Chef yang rasakan. Tuan Chef kata baklava ini sempurna rasanya. Ana yang suruh ente rasa. Apa? Lidah ana dengan lidah ente sudah sama kan? Apa Tuan Chef kata? Tuan Chef kata lidah Ana dengan lidah Tuan Chef sudah sama. Sudah sama. Tuan Chef. Sudahlah Tuan Chef.
tahu segala-galanya. Tahu? Ana tahu yang Tuan Chef sudah kehilangan diri rasa. Sultan. Sudahlah. Kalau Tuan Chef tidak mahu beritahu Sultan, biar Ana saja yang beritahu Sultan. Mustafa, ente harus menolong Ana, Mustafa. Tolong apa? Tolong rasa? Hah? Rasa? Tolong rasakan hukumannya bakal Tuan Chef terima. Bukalah topeng-topengmu. Biarlah semua melihat warna dirimu. Tata, maruah Ana penting. Ana, Sekadar budak hingusan sahaja. Ana ada harga diri. Berapa dirham? Ana akan taburkan segala-galanya. Sultan tak boleh tahu kelemahan Ana. Mereka tidak boleh tahu kelemahan Ana. Ana tidak mahu tahu kelemahan Ana. Kedudukan Ana terancam. Ana mesti tutup mulut Mustafa dengan apa cara sekalipun. Siapa ancam siapa? Ana mesti tutup mulut anda dengan apa cara sekalipun. Tuan Chef, tutup mulut nanti masuk lalat. Rampongi seng semarti lem. Saya selaku pengarah muzik dalam projek drama pendek ini, cabaran utama dalam pembikinan muzik ialah bagaimana caranya untuk membuat penyesuaian agar ia kena dengan tema setiap drama tersebut. Ketiga-tiga drama mempunyai berlainan tema dan berlainan mood. Jadi saya terapkan muzik supaya dapat memberi kesan pada pelakon yang melakonkan watak dalam drama tersebut. Dan juga dari segi penceritaan drama tersebut, saya juga cuba sesuaikan dengan sebaik mungkin supaya bentuk puisi tidak tersasar jauh. Merentas cipta daripada puisi ke drama 10 minit bukanlah sesuatu yang mudah. Dengan pengalaman secubit garam, saya telah tercabar untuk melakukannya. Puisi topeng sebenarnya mengetengahkan persoalan-persoalan yang sangat serius. Tetapi kami telah bersetuju untuk memberikan sedikit kelainan daripada puisi asal, daripada skrip asal, iaitu kami memasukkan konsep lawak jenaka. Ini adalah untuk memberikan sedikit kelainan, bukan saja kelainan tetapi dalam kita berlawak jenaka tu,
kami berharap penonton-penonton dapat berfikir tentang mesej yang hendak saya sampaikan. Yalah, antara perkara yang bagi saya nikmati dalam pementasan cerita topeng ini adalah dia seronok. Okey, apabila kita berada dalam latihan tu kan, bagi saya kita banyak bermain. Okey, bermain dari segi lontaran lines, okey, bermain dari segi gerak-geri kami. Jadi bermain ini membawa banyak faedah untuk kita lah. Macam mana kita boleh membuat cerita itu lebih menarik, macam mana kita boleh buat lines-lines yang ada dalam skrip tu lebih lucu, sebab cerita ini sebenarnya lebih berunsur komedi dan sebagainya. Jadi kita perlu banyak ada proses bermain inilah. Dan antara perkara yang bagi saya agak mencabar dalam pementasan ini adalah kita harus disiplin dari segi mengikut skrip itu juga. Okay? Skrip itu sebenarnya sebagai panduan bagi kami agar kita tidak keterlaluan, agar kita tidak out of point lah kalau kita letak dalam bahasa Inggerisnya lah. Jadi itulah antara cabarannya. Baiklah, sebagai seorang pelakon, saya berasa seronok dan juga selesa bermain dengan rakan-rakan saya yang juga berlakon bersama dengan saya. Dan mungkin satu kesukaran tu yang mana kita harus pastikan bahawa unsur-unsur pengaruh Timur Tengah itu sendiri ada dalam cerita jenaka kami. Dan walaupun sedemikian, walaupun cerita dia merupakan satu cerita yang jenaka, mesej yang harus pelakon-pelakon sampaikan kepada penonton itu yang penting. Jadi dalam ketawa itu sendiri, harap-harap penonton dapat memikirkan apakah mesej sebenar puisi topeng itu. Dan itu merupakan satu pengalaman yang agak menarik bagi saya sendiri, sebab saya memang suka berlakon dalam cerita jenaka. Kerana ia pastikan bahawa saya ni lebih kepada pelakon yang suka berlakon cerita seperti jenaka, cerita-cerita binatang lah. Jadi dengan harapannya agar semua penonton terhibur. Sebagai seorang pengarah, satu kesukaran yang saya hadapi di sini adalah untuk pastikan, untuk menyulamkan puisi topeng yang ditulis oleh Cikgu Kazia dengan skrip yang juga dihasilkan oleh Cikgu Kazia. Jadi menyulamkan puisi dan juga skrip itu kemudian harus disampaikan kepada pelakon-pelakon, dan untuk pastikan pelakon dapat menjayakan istilah ataupun unsur-unsur yang penting dalam puisi. Walaupun dia berbentuk drama jenaka, puisi itu yang harus kita ketengahkan, yang harus kita utamakan dalam pementasan ataupun kisah topeng ini. Jadi itu merupakan satu kesukaran bagi sebagai seorang pengarah dalam kisah topeng. Dan juga pastinya bukan saja untuk mengarah, dan pada masa yang sama saya juga berlakon. Jadi saya tidak sebenarnya nampak apa yang saya arahkan. Saya hanya dapat lihat apabila kami merakamkan, dan saya lihat dan juga mendapatkan pendapat daripada rakan-rakan yang berlakon dengan saya.